belum sesuai di zaman dia, tapi zaman-zaman kemudian nampak ini ilham. Cinta ini digambarkan sebagai kecenderungan seluruh hati yang terus-menerus, bukan sekejap. Kesediaan hati menerima segala keinginan orang itu, ya? Kecenderungan sepenuh hati untuk lebih mengutamakan dia daripada diri dan harta sendiri. Cinta ni seia sekata dengannya, tapi menjanjikan sesuatu masa cinta tu lain. Itu yang saya kutip daripada ketua eksekutif saya kan, di polis tu. Dia kata orang cinta ni dia janji macam-macam kan. Dia nak beri segalanya, mengutamakan. Janji dia apa? Janji esok jumpa. Orang couple kan, jumpa dekat City Square okay. Ada sini City Square. Dekat Leeds tu dia ada City Square, City Center dia tu kan. Okey, janji. Tiba-tiba besok tak datang dia janji. Sedangkan masa dia janji tu dia katakan, betul kan? Abang nak datang ni katakan. Dia kata, betul kata. Lautan api sanggup direnungi. Tak, orang janji lah. Lautan api sanggup direnungi. Besok dia tak datang. Awet dia telefon ni kan, kenapa abang tak datang semalam ni? Itu hujan dia. Bukan lautan api, hujan pun tak boleh penuhi janji. Kalau masa janji tu, kalau masa cinta tu, mabuk dia. Dia janji macam-macam. Yang memisahkan Ireland dengan England ni apa? Lautan apa? Ya? Bahasa Inggeris? Ya kan? Bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris antara England dengan mainland Europe kan, yang France kan. Tak silap juga kan. Tapi sanggup renang tu, kalau kata sanggup renang, tapi tak boleh datang sebab hujan kan. Setelah Ustaz Amar janji macam mana kan. Yang keempatnya, mengembaranya hati kerana mencari yang dicintai, sementara lisan sentiasa menyebut-nyebutnya kan. Apabila kita jatuh cinta, kita akan ingat dia dan kita akan hubung kaitkan dia tu dengan persekitaran dia. Yusuf Qaradawi tulis, apabila orang mencintai Allah, sepatutnya macam juga Khais ingatkan Laila. Dia katakan, apabila aku masuk saja, ni kita tukarkan nama bandar tu jadi Dublin ya. Apabila dia sampai saja daripada mainland, nampak saja pulau tu, island ni, nampak saja dia punya pelabuhan tu, nampak dah kekasih dia. Nampak saja jalan-jalan, nampak kekasih dia. Nampak bumbung, nampak kekasih dia. Semua. Jadi macam tu, mengembara hati dia tu kan. Sungguh semasa saya dah kahwin kan, di mana-mana juga saya tengok tulisan Maimunah tu, bergegar macam handphone kita kan, silent tapi vibrate. Vibrate. Bukan tengok dia, bukan Maimunah binti Hashim pun, tengok Maimunah saja dia puncang dia. Sebetulnya tengok sirah Rasulullah SAW, kalau tengok nama isteri Rasul Maimunah binti Haris, sebab isteri nama Maimunah binti Hashim. Sikit asal. Masa duduk dekat pre-college dulu, tiap-tiap hari tengok pigeonhole. Kalau nampak aja ada surat dekat pigeonhole Rusdi tu, dah gegar. Sebab tu tak ada bil, tak ada apa lah kan. Surat mesti dia hantar kat department lah, mesti surat Malaysia kan. Tengok surat saja, bukan type, tulis tangan. Kenal dah tulisan dia? Kenal kan. Gegar lebih kuat lagi saya. Walaupun di luar tu tulis Encik Rusdi kan, tak tulis abang ke apa kan, Encik Rusdi. Lari kat bilik, koyak tak sempat pakai pisau ke, tak sempat pakai gunting ke. Rasanya
Sekali je surat tu baca tersimpan. Sekali tak? Rasa-rasa walaupun Pan tak pernah cinta. Kecuali Dr. Yusri punya Ustaz Amal saja. Rasanya sekali tak baca. Ulang kali takut ada point miss. Dia punya koma full stop pun tak boleh miss ni. Sebab apabila dia koma ada sebab. Sebab cinta. Dia full stop sebab cinta. Dia tukar paragraf lain sebab cinta. Walaupun dia cerita anak-anak saja. Nama dah pandai bunyi-bunyi sikit-sikit. Macam suami lah. Macam begini. Pernah juga pakcik mesti ni orang kata mabuk cinta. Sebab kita duduk London, dia duduk Johor Bahru kan. Bukan ada Skype apa. Call tak ada. Call telefon pakai macam tu. Kenal kan jiran sini telefon macam tu. Payphone warna merah. Dekat department ada lah. Telefon yang kena bercoin tu lah. Tengah-tengah cakap habis coin kan. Macam mana kan? Malaysia. Dia surat saja. Ini mengembara hati. Hati ni boleh pergi jauh walaupun badan tinggal. Cinta. Sibuk dia. Kalau tak ingat dia lagi, itu bukan jatuh cinta. Kalau dia dah ingat tapi belum kahwin lagi, kena usaha. Kalau rasa tak ada duit, tak ada persiapan, ya Allah, cabutlah rasa sayang pada dia tu, supaya aku tidak melakukan dosa pada dia. Sanggup dah cakap macam tu? Kalau Allah cabut semua je mana? Allah hilang pula nanti. Nak doa pun takut juga kan? Minta, ya Allah cabutlah diri dia daripada hati aku ni. Dia tu kan? Saya cakap kepada pelajar saya. Jadi sekarang ni macam mana pakcik? Saya dah memang cinta kepada dia. Bila nak kahwin tak tahu ni 5 tahun ke apa. Minta Allah cabut. Cabut pakcik. Dia punya terkejut tu kan. Pakcik tak ada cara lain. Tak ada lain lah. SMS dia tak boleh. Tak ada hubungan lelaki dengan perempuan ni yang bukan di luar perkahwinan. Tak ada. Yang orang lain semua tu buat dosa tu. Bukan semua orang dosa, semua orang dosa. Tidak tak adalah ramai masuk neraka. Dia terima lah. Betul ke pakcik dia cakap ni kan? Ada ustaz kata boleh. Ustaz kena bawa nas. Dia tak boleh kata saya berpendapat cinta. Dia ada beza antara jatuh cinta dengan bercinta. Ya? Kita tengok bersama. Sampai juga mesej dari Malaysia. Off. Cinta adalah sebuah amalan hati yang terwujud dalam lahiriah. Apabila cinta tersebut sesuai dengan apa yang diredai Allah, maka dia jadi ibadah. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai dengan redanya, maka dia akan jadi maksiat. Jadi cinta ni dia perasaan. Boleh jatuh cinta ni dan dia jadi ibadah. Bercinta jadi ibadah. Kan mencintai seorang tu jadi ibadah. Sebagaimana Thauban radhiyallahu anhu. Thauban ni seorang pembantu Rasulullah, dia hamba sahaya yang memberi khidmat Rasulullah. Dia dimerdekakan, dia jadi pembantu Rasulullah. Thauban ni dia tak boleh pisah dengan Rasulullah. Kalau beberapa hari dia jumpa Rasulullah, dia akan sakit, rindu dia tu akan makan. Dia akan sakit. Kita tahu dia sendiri. Psikologi tu saya kata macam mana dia memang sakit. Satu hari tu dia sakit sebab tak jumpa Rasulullah. Rasulullah datang ziarah. Bagaimana kau ya Thauban? Saya sihat Rasulullah. Tapi dia kata, apabila saya berpisah dengan Tuan, tak dapat jumpa Tuan, saya akan rasa kerinduan yang amat sangat. Dan sekarang ni saya merasai satu kebimbangan.
Ini saya ambil maksud saja kan, bukan daripada teks hadis tu. Saya ingat kita ambil makna ni kan. Dia kata, ya Rasulullah, saya bimbang bila mati nanti Rasulullah akan berada di, kalau saya masuk syurga pun saya akan berada di syurga yang rendah-rendah, dan pasti Rasulullah berada syurga yang terbaik. Saya berikat dengan Rasulullah. Tapi seandainya saya tidak masuk syurga, dia kata, saya tak dapat jumpa Rasulullah selama ini. Menjatuh cinta. Rasulullah SAW kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Begitu juga seorang Arabi kan, seorang Arab dusun datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, bilakah kiamat? Jadi kita tengok satu teknik pendidikan. Orang tanya soalan tak mesti jawab. Boleh tanya, boleh jawab soalan dengan soalan. Ya Rasulullah, bila kiamat? Rasulullah kata, apakah persiapan kamu untuk menghadapi hari itu? Tengok soalan. Dia kata, tak banyaklah dipersiapkan. Kau cakap bahasa kita gitu-gitu je. Tapi gitu-gitu tu orang zaman tu beres, solat dia semua kan, semua beres. Tapi dia kata, dari segi saya buat persiapannya gitu-gitu saja. Tapi dia kata, saya sangat cintakan Allah dan Rasul. I wish I can say the same thing. Tapi tak boleh lagi cakap boleh lah. Lelaki tak lagi. I wish I can say, saya sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Rasulullah kata, itu juga kamu akan dibangkitkan dengan orang yang kamu cinta. Rasulullah. Sekali Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, hadis ni sangat kami suka ini. Kami panggil hadis ni hadis mahabbah. Aku gembira, kata Anas, sebabnya aku akan bersama dengan Abu Bakar, Rasulullah, Abu Bakar, dengan Umar. Walaupun amal aku tak sebanyak mereka. Sebab apa? Kerana aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Sahabat-sahabat pun suka hadis itu. Ini hadis orang jatuh cinta. Tak cantik ke cinta ni? Kita tukar dimensi tu kan. Cinta yang mengasyikkan dalam bentuk maksiat ni, kami cinta yang lebih noble kan, lebih mulia kan, lebih Allah sukai dan Allah cintai. Jadi cinta ni adalah ibadah hati yang bila keliru menempatkan akan menjatuhkan kita pada satu yang Allah murka. Kerana cinta ini boleh bawa pada syirik. Cinta ni boleh bawa pada syirik. Jadi kita nak lajukan sikit, nak sebut saja. Cinta ni ada 4 bahagian ataupun 4 jenis. Pertamanya cinta bentuk ibadah yang kita sebut tadi kan. Cinta menyebabkan timbul perasaan hina kepada Allah SWT, mengagungkan Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Walaupun subuh sini tu sejuk, nak ambil wuduk payah, berada bawah kita lebih comfortable lagi kan. Tapi kita nak mentaati Allah, sebab dengan melakukan ibadat itu Allah sayang kita. Semakin hari semakin Allah sayang kita. Kita duduk dalam majlis kita, insya-Allah dengan ikhlas, Allah akan sayang kita. Kita tengok dalam surah Al-Hujurat, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. InsyaAllah. Saya selalu ulang ayat-ayat ini. Tapi cari-cari keindahan iman dalam hati kadang-kadang tak ada. Apabila kita kata kita cinta pada keimanan tu,
Kita cinta pada semua perkara yang berkaitan dengan Allah. Syariat dia, hukum hakam dia, ketetapan, semua kita cintai. Dan kita cintai juga Rasulullah SAW. Seluruh hidup Rasulullah itu kita cintai. Barulah ayat ini hidup dalam hati kita. Ya? Allah jadikan iman itu indah. Keduanya cinta yang bawa pada syirik, iaitu mencintai Allah dan mencintai selainnya, macam kita mencintai Allah. Ini kita tengok surah Al-Baqarah, kami bacakan. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan andada, kan? Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka cinta kepada Allah SWT. Ini syirik, bukan tak percaya pada Allah. Sebab tu manusia ni tidak perlu diyakinkan untuk tahu Allah ada, wujudnya Allah, tapi dia nak kena mentauhidkan Allah SWT. Ya? Yang ketiganya cinta maksiat. Ini yang banyak berlaku pada kita. Cinta yang merupakan maksiat, yaitu cinta yang menyebabkan seorang itu melaksanakan apa yang Allah haramkan dan meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Tengok dalam surah Al-Fajr tu, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang sangat sampai dosa. Kan? Orang tak harta sampai mencuri, kan? Yang banyak couple tu kategori ni lah. Dia jatuh, dia tertarik. Kemudian keadaan tertarik itu menjadikan dia rindu. Kemudian dia cinta, kan? Kemudian dia asyik dalam cinta, kan? Dan dia jumpa, dia mula-mula SMS, mungkin dia chat dekat Facebook, kan? Kemudian jumpa. Ini yang pakcik selalu bagi contoh, kan? Minum fresh orange kat Malaysia lah, kan? Minum fresh orange pakai 2 straw, kan? Tengah jam tak habis. Macam dia alam lain dulu. Mata bertentang mata, kan? Lidah keluar untuk berkata, kan? Asyik. Dia tak tahu itu dosa. Kalau kita ada dosa ni, ada counter, klik 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 klik, dosa. Nah, tapi takkan salah pakcik. Bukan nak berzina. Tak ada orang yang berzina tu asal-asal tujuan nak berzina. Syaitan akan tarik kita perlahan-lahan melalui pintu cinta. Yang orang bagi cinta sebenarnya pintu nafsu. Dia akan tukar, kan? Syaitan tukar Malaysia Hall ni pada Indian Hall, kan? Dia tak tahu, kan? Dia tukar. Dia ingat dia masuk Malaysia Hall, rupanya Indian Hall. Jadi dia ingat dia jatuh cinta, rupanya dia jatuh nafsu. Ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu, kan? Apa kita nanti saya 12. Slot nombor 2. Slot nombor 2. Rumah tangga tu lebih lagi. Sikit lagi kita stop. 12 sampai 12.30. Kalau ada soalan tak jawab lah. Lepas tu slot pukul, lepas tu makan slot Zuhur. Lepas tu start pukul 2 balik. Anak membawa ke syurga. Kahwin tak kan? Lepas tu nombor 2, 3 anak bawa ke syurga. 3, 4 sekali dua. Rumahku syurga tu. Oh, ada itu nombor 2. Rumah tu ada anak. Ada anak dulu, kan? Orang sini dia dapat anak dulu, kan? Dia trial marriage, kan? Kau habit, dia dapat anak, kemudian kahwin. Anak ada. Anak boleh tegang, menyiagam. Boleh kita macam tu, kan? Habis sikit lagi kita boleh bincang tengok. Siapa yang tak setuju boleh pakcik saya bangkang, tak apa. Yang ketiganya cinta manusiawi dia punya fitrah. Cinta kita kepada orang tua kita, mak ayah, pada anak. Sayang kita kepada fakir miskin, orang sakit, betul. Bukan beban. Orang sakit ni perlu dikasihi. Di Malaysia saja
Nasa tengking orang sakit kan? Orang nak salib dia tengking. Dia kata anak dia di rumah pun tak manja. Awak dia tak ada rumah kan? Tak payah kerja. Dia berlaku. Jika cinta tabiat ini menyebabkan kita sibuk dan lalai dari ketaatan kepada Allah SWT dan meninggalkan kewajipan-kewajipan, maka dia jadi cinta maksiat juga, walaupun tabiat. Kan? Dan dalam surah At-Taubah, kita bacakan, tengok ayat 24, ada berapa benda yang dicintai manusia kan? Ayah, anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kan? Harta, benda, tanah-tanah, kuda-kuda, kan sini, kuda-kuda pasat, kuda-kuda kompresor kan, kuda-kuda lain kan. Anak, harta benda, ladang dan sebagainya. Okay. Jadi pada ketika ni, pakcik nak ajak diri pakcik dan anak-anak semua, mari kita fokuskan untuk mencintai Allah. Menjadi rumah tangga yang kita bina pun adalah rumah tangga yang dapat cinta Allah. Kita dapat anak, nanti kita dapat anak yang merupakan kurniaan Allah, dan kita akan lebih dekat dengan Allah dengan hadirnya anak. Dan bila kita mendidik anak tu pula, kita mendidik anak tu sebagaimana yang Allah kehendaki, kita dapat banyak ganjaran, insya-Allah. Ya? Jadi cinta kepada Allah ini merupakan pokok dan inti tauhid. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'adi, pokok tauhid dan intisarinya adalah ikhlas dan cinta kepada Allah SWT. Beriman kepada Allah ni mesti ada cinta. Kalau tak ada cinta tu, dia bukan iman lagi kan? Belum sempurna iman tu. Dan itu merupakan pokok dalam pengilahan dan penyembahan. Jadi ibadat kita pun terbina di atas rasa hina dan rasa cinta. Dengan Allah saja kedua-dua tu ada. Kita kena ada dalam hati kita rasa hina dan rasa cinta at the same time pada Allah SWT. Hinanya kita depan Allah, tapi kita mencintai. Bahawa ibadah tu, ibadah yang sempurna. Dan cinta kita kepada Allah SWT ini merupakan keperluan yang sangat besar, melebihi keperluan kita pada makan, minum, nikah, segala-galanya. Jadi kita kena dapat cinta Allah tu dulu sebelum dapat yang lain-lain. Ya? Ketiganya, cinta ataupun mahabbatullah, cinta kepada Allah ini jadi hiburan ketika kita ditimpa musibah. Sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu akan mendapat lazat dan cinta, manakala ia cintai itu boleh membuat lupa pada musibah yang menimpanya. Kalau dan mudah-mudahan sedikit ya. Apabila kita mengingati Allah SWT, kita mencintai Allah, kita akan musibah tu tak rasa perit, kerana Allah tak akan menzalimi. Maha suci Allah menzalimi sesiapa pun. Allah uji sebab dia sayang. Suatu yang paling teruk diuji adalah para rasul, para nabi kan. Itu yang paling teruk diuji. Musuh-musuh Allah kadang-kadang hidup elok dah, kaya dah. Bila Allah sentak dia, Allah hina dia. Qarun kan, Namrud, Abu Jahal. Kenapa pakcik kata Abu Jahal ni dihina? Abu Jahal ni dibunuh oleh siapa? Dicedera parah kan oleh kanak-kanak, tapi dipotong kepala oleh Ibn Mas'ud. Dia pernah hina Ibn Mas'ud ni kan. Tak ada nasab dia, tak keturunan pun tak tahu. Betih dia tak sampai besar lengan. Jaga kambing dia. Kalaulah ni pakcik punya
Bayangan. Kalau Abu Jahal ni dibunuh oleh Umar, dibunuh oleh Hamzah, Allah tak mau bagi dia keistimewaan tu. Dia ditewaskan oleh kanak-kanak. Tinggal nyawa-nyawa ikan, Imam Besar duduk atas dada dia. Macam mana sekarang? Ya Abu Jahal. Nampak tak? Dan pemimpin dunia sekarang itu yang jahat-jahat tu kenapa? Dalam lubang tikui kan, Swiss yang kena lubang tikui lah kan. Jadi apabila Allah uji kita, kita tahu. Dan sebahagian daripada pelajar ni akan depan dengan perasaan mereka kan, final lah kan. Ya saya bagi tadi baca doa, ya Allah kurniakanlah kejayaan kepada kanak-kanak pemuda-pemudi, siswa-siswi, anak-anak yang berhimpun malam tadi. Nak sebut seorang-seorang tak mampu, ramai kan. Keempatnya menghalangi daripada perbuatan maksiat. Kerana love ni kita tak sanggup buat maksiat. Kerana kita mencintai Allah. Kerana kita tak mau renggang, kerana tak mau jauh dari Allah Ta'ala. Kalau kita terjatuh kepada maksiat, kita akan bertaubat sungguh-sungguh. Kerana kita tak mau jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi kita perlu berusaha untuk meninggalkan yang kurang dicintai demi memilih yang dicintai. Itu biasa kan? Memilih yang menguntungkan daripada yang kurang menguntungkan. Tak ada orang pilih yang merugikan. Jadi orang yang jatuh cinta akan meninggalkan salah satu dari dua hal yang disukainya demi meraih yang paling disukai. Siapa yang ditinggalkan? Dia nak tinggalkan Allah kan? Dia nak tinggalkan kekasih dia. Kalau dia hendak Allah mencintai dia, dan dia hendak mencintai Allah, ditinggalkan yang haram. Seperti benda-benda macam ni yang apabila terbina tauhid yang benar, yang mendalam dalam hati para sahabat generasi Al-Quran, mereka tinggal benda kebiasaan mereka. Tinggalkan arak, tinggalkan agi nujum, tinggalkan zina. Wanita-wanita tak tunggu balik ke rumah, di pasar dapat berita tutup aurat, beli kain terus tutup. Sebab mereka mencintai Allah dan tak mau hubungan dengan Allah tu jadi jauh, enggak. Semoga Allah berikan kita kekuatan yang begitulah, insya-Allah. Semoga Allah bantu hati kita ni kan, yang jauh dari Allah supaya dapat dekat semula bersama. Pokok segala urusan bertumpu kepada kecintaan kepada Allah, kemahuan untuk meraih redha-Nya dan mendekatkan diri kepadanya. Dan melalui jalan-jalan yang sebutkan, jalan ibadat-ibadat khusus, solat, baca Quran, tiap-tiap hari kita akan baca Quran. Kerana ini datang dari Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu nak tahu kamu cinta pada Allah ataupun tidak, tengok apa hubungan kamu dengan Al-Quran. Kalau kamu tak suka baca Quran, memang kamu tidak mencintai Allah. Lepas tu kita nak tubi hati. Peringkat awal nak suka baca Quran ni merupakan satu yang susah. Kemudian dia punya tabir-tabir yang menutup hati kita tu, kegelapan-kegelapan menutup hati kita tu, semakin Allah singkapkan, hilangkan, sampai kita suka baca Quran, suka dengar Quran. Kadang-kadang rasa teringin nak dengar syed, nak dengar Imam Rami kata, tukar jadi dengar Masyari. Walaupun Masyari pada nasihat juga, dengan Huzaifi, siapa sama kita? Murabak. Sebab kita dengar Quran yang indah,
Dulu pakcik suka dengar Allahyarham Ismail Hashim. Bedah ya. Sangat-sangat sedap dia baca. Kami kat SM dulu masa student buat majlis jemput Ustaz Abdul Ghani Abdullah Joram Sabakah juga. Dia baca dalam solat tu, Masya Allah.